رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال إن كنت بأمره بالعبادة قائما بها خضعت لك الأسباب. اللهم صل على سيدنا محمد. إن يسرها الله لك. قال إن كنت بأمره. Jika adalah kamu dengan suruhan Allah. Jika adalah kamu dengan memandang suruhan Allah itu, bil ibadati, dengan ibadah. Dengan ibadah maknanya dengan menghambakan diri. Jadi cara kita memandang suruhan Allah ialah dengan kita menghambakan diri kita kepada Allah. Menghambakan diri kita kepada Allah. In kunta bi amrihi bil ibadati qaiman biha. Jika kita dengan suruhan Allah itu kita berdiri melakukan, khada'at lakal asbabu, tunduklah kepada engkau
segala sebab, iaitu segala sebab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu segala sebab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang nak menjadikan engkau itu beribadah. Semua sebab yang nak mendorong, yang nak membawa kita kepada kita beribadah itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tersedia di hadapan kita. Semua tunduk pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, pasal apa orang yang, pasal apa di luar sana banyak orang tak beribadat? Sebab yang orang di luar sana yang tak beribadat ialah sebab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tidak ada cadangan nak beribadat. Bila tidak ada cadangan nak beribadat, maka segala sebab-sebab yang memudahkan nak beribadat Tuhan tak buat. Tak ada apa. Sebab tu kita ni, kita kena minta selalu taufik dan hidayah. Jangan tinggal. Waktu mayang sunat tu, waktu mayang fardu tu imam baca doa. Waktu mayang sunat tu minta. Berapa banyak kita mayang sunat, sebanyak itulah kita minta, ya Allah Tuhanku, limpahkanlah kepadaku taufik dan hidayah. Kita bukan minta taufik dan hidayah, kita minta Allah limpahkan kepada kita taufik dan hidayah. Apa yang berlaku bila mana kita minta Allah limpahkan taufik dan hidayah? Maknanya bila kita minta Allah limpahkan taufik dan hidayah, itu akan melimpah-limpah sampai akan mendapat taufik dan hidayah. Itulah orang yang berada di sekitar kita, orang yang berada di keliling kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, semua juga akan mendapat taufik dan hidayah. Kita minta, jadi Allah akhirnya limpah-limpah semua dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kena minta. Jadi hidayah ni terlintas demai dalam hati kita nak buat ibadat. Terlintas nak buat ibadat, nak buat. Taufik bila mana Allah dah bagi buat. Jadi dah boleh buat dengan sebab hati terlebih dulu nak buat. Allah bagi. Bila nak buat ibadat, hati tu ada nak buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu Allah datangkan kemudahan-kemudahan pada kita nak buat ibadat. Allah bagi. Maknanya Allah peruntukkan masa kepada kita untuk buat ibadat. Kita ada masa nak buat ibadat. Kita ada kesempatan nak buat ibadat. Tapi kalau kita tak ada cadangan, tak ada lintasan, tak ada taufik dan hidayah, jadi masa tu macam penuh, tak ada buat. Orang mai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang mai rumah kita nak buat, nak baca Quran ni, orang mai tak boleh baca Quran. Tak habis juga tujuan, tak habis juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita punya target nak baca hari ni beberapa juzuk. Jadi Tuhan tutup, maknanya jalan-jalan, sebab-sebab nak memudahkan kita nak buat taat. Nak buat memang tak sihat pula, pasal kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada cadangan nak buat ibadat. Sebab itu kita ni kalau kita tak sibuk dengan Allah, Allah bagi sibuk dengan dunia. Kita nak mana? Kalau kita tak sibuk dengan Allah, Allah bagi sibuk dengan dunia. Kalau tu, kalau ni, kalau tu, kalau ni, tinggal ibadat.
Jadi biar di hati kita ni, aku nak buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina. Bila tidur, nak tidur awal. Orang lain sibuk nak, orang lain nak sembang lah, nak tengok handset lah, apalah. Kita tak ada. Aku nak tidur awal, aku nak bangkit awal, aku nak buat ibadat. Jadi mau ataupun kendak-kendak tu Allah yang buh hati kita. Kalau Allah tak buh mau tu, Allah tak buh nak tu, tak main, tak buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu no, percaya ataupun tidak, kita akan bangun pada masa yang kita nak. Nak bangkit pukul 4, walaupun tak set jam, akan bangkit terpacak pukul 4. Allahumma salli ala sayyidina. Betul dia panggil kehendak. Allah bagi yang kita nak. Kecuali tak mau, tak ada. Kalau kita nak, Allah bagi. Dalam hidup ni, utamakan dulu Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Utamakan dulu Allah. Sebelum kita mengutamakan orang, utamakan dulu Allah. Apa dia makna mengutamakan dulu Allah? Ibadat tu. Satu tak nombor satu, tak depan sekali. Nak patuh pada Allah, nak buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala in yassaraha Allahu laka. Jadi Allah tundukkan semua sebab. Jika Allah nak memudahkan asbab-asbab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diperolehi oleh kita. Jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segalalah. Dan ibadat ni nak bagi Tuhan kasih hak sunat-sunat tu. Nak bagi Tuhan kasih. Contohlah, isteri dia naklah suami kasih kat dia. Nak. Suami pun naklah suami isteri kasih kat dia. Tak. Jadi kalau kita nak dikasih, kita kena buat yang dia kasih. Satu orang suami, dia nak isteri kasih kat dia, dia duk buat benda yang isteri dia sedih, marah, tak seronok, mana nak kasih? Satu orang isteri nak bagi suami kasih, tapi duk bagi suami sakit hati, macam mana dia nak dapat kasih suami? Jadi orang yang duk buat yang Tuhan tak bagi buat, meninggalkan pula yang dilarang oleh Allah, macam mana nak dapat kasih Allah? Allahumma salli ala sayyidina. Allah ni kalau dia kasih, pertama sekali dia bagi kita buat ibadat. Walaupun kita tak ada apa dalam hidup ni, harta benda tak ada, tapi boleh buat ibadat sahaja, cukup. Sebab itu bila kita jumpa orang tua-tua, kita tanya, macam mana pakcik sihat ke? Alhamdulillah, boleh pergi masjid pun dah besar rahmat. Kita tengok orang tua jawab. Mana dalam kepala otak dia boleh buat ibadat sudah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak kaya pun tak apa, boleh buat ibadat sudah. Maknanya dalam hidup ni minta sihat yang nak buat ibadat. Bukan sihat nak pergi yoya. Sihat bukan kita nak, bukan nak seronok. Sihat nak buat ibadat. Ni kalau Allah sayang, Allah kasih. Di sana ada banyak orang yang Tuhan tak sayang dan Tuhan tak kasih. Tuhan bagi sihat, tapi Tuhan tak bagi dia cakna nak buat ibadat. Tuhan bagi dia sihat daripada dia muda, remaja, mendewasa, sampai tua dia sihat, tapi hati tak ada nak buat ibadat. Sayang sungguh. Baru ni dalam pelajaran kami ke Mesir baru ni, perjalanan ke Mesir baru ni, Tuhan ajak, Tuhan bagi pelajaran. Bila balik pada Mesir, kita naik kapal terbang.
waktu yang kita ada semua cukup-cukup. Kalau terlepas waktu tu, kami dalam perjalanan tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila sampai di Doha, tersompak dengan satu orang ustaz. Dia pergi periksa. Bila jumpa kami, jadi dia nak khidmat. Khidmat dia pergi tengok di bot penerbangan tu. Jadi abang dia kata flight di pintu sekian-sekian. Jadi kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pun percaya dan terima. Kita tengok jam, panjang lagi masa ni. Jadi kita berhenti minum dulu. Minum apa semua, tunggu sampai tunggu. Kemudian bila tengok orang dah, kita pun dah duduk dekat dengan pintu masuk. Jadi lepas minum, terus merantong je lah nak masuk. Bila masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di tempat orang cek tiket tu, dia kata bukan sini, sana, di satu. Kita pun keluar meratuk tu, kita pergi sana, mana flight, sunyi, pintu gelap, dalam tu semua dah gelap. Jadi kita pun tanya lah, masih pegawai staff yang masih ada. Dia kata, hampa main jam berapa? Hampa main pukul berapa? Kita kata, kita main apa, tak main apa tadi. Dan kami tunggu sana. Kami tunggu di sana. Rupanya flight pada hari tu ada 3. Flight yang kami batok tadi, flight yang kita main flight dah terbang dah. Lepas tu flight yang ada lagi satu tengah malam lagi. Jadi kita kata kami dah tunggu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi tunggu sana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu mungkin ada perkiraan dia. Lepas ni bukan main lewat, tapi lepas salah pintu. Akhirnya subhanallah, pakai duduk melepok situ, saya ambil Yasin, saya baca Yasin. Tuhan bagi mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ikut terlepas flight ni kena bayar. Dia kena bayar lain. Tapi Allah Maha Kaya. Dia tahu kita pergi buat apa. Kita pergi buat kerja dia settle. Kata pegawai tu, dia naik pergi atas, settle di atas. Jumpa dengan orang sekian-sekian. Dia ada tolong bawa pi pula, dia bawa kita pi pula. Dia bukan suruh saja, dia bawa pi. Dia tolong cakap dengan bahagian tu, ni depan ni sekian. Jadi kata kawan di kaunter tu, okey kita boleh terima. Lepas naik flight lagi pukul 1 lagi. Tapi dia jaga, lewat pula kena bayar semua. Kami pun tak berani lah. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak pelajaran? Apa pelajaran dia? Kita ni jangan percaya kat orang. Kita kena percaya kat diri sendiri. Faham tak? Jadi kita tu kena percaya dengan diri sendiri. Walaupun orang abang, kita kena pergi confirm balik, betul ke? Dalam hidup kena ingat, kena percaya kat diri sendiri. Lepas tu subhanallah, lepas tu masa kami jadi begitu sempit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maknanya masa cukup-cukup ya. Lari. Lepas tu saya dapat pelajaran. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni masa cukup-cukup ya. Tuhan bagi masa ni ngam-ngam ya. Elok-elok ya. Sebab itu hargai masa. Jangan buang masa. Nanti kita selesai di akhirat esok. Jangan buat benda yang tak berfaedah. Jangan minggim. Jangan merapu. Semua elok-elok. Semua ibadat. Semua ada perkiraan. Sebab dunia duduk tak lama.
Akhirat yang lama. Akhirat selama-lama, bukan sekat lama, selama-lama. Jadi persiapkan persiapan nak balik jumpa Allah, nak duduk di tempat yang selama-lama. Akhirat nak pergi, dia kena beli tiket sini. Faham tak? Tiket beli sini. Macam orang naik kapal terbang jugalah. Dia mana boleh pergi beli di akhirat, dia kena beli di dunia ni. Jadi lepas tu persiapan di sana. Nak duduk sana tu kena ada persiapan. Duduk selama-lama, ibadat buat alah sikit sejengkai, tak badan, tak cukup. Dia kena buat banyak ibadat. Apa dia makna buat banyak? Buat semua. Tu makna banyak. Quran baca. Sembahyang bukan berarti tahajud sampai 20 rakaat, walaupun 2. Tapi 2 tu setiap malam kita buat. 2. Duha bukan mesti sampai 8 rakaat. Tapi buat 2 je, cukup lah. Lama-lama kalau buat 2 tapi buat hari-hari, banyak lah. Tu banyak ibadat kena buat banyak. Kecuali orang yang bayar duha nak murah rezeki, buat 4. Kecuali orang yang bayar duha sebab nak menyelesaikan masalah dia, buat 8. Siapa-siapa ada masalah, buat duha 8 rakaat. Kalau tak ada masalah apa, bahkan tak ada niat nak murah rezeki, tapi sebab nak jadi abdi pada Allah, buatlah 2, hampir hari-hari buat. Itu mana kena buat banyak. Selawat kena banyak, zikrullah kena banyak, sedekah kena banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni sedekah yang paling kena banyak. Sedekah ni bukan mesti kita bagi dekat orang miskin. Siapa pun boleh terima sedekah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kecuali zakat. Zakat dia ada asnaf dia. Tapi kalau sedekah ni bagilah. Bagi. Kita pergi beli barang. Harga dia RM9, 8 kupang. RM9, 80 sen. RM9, 8 kupang. Kita bagi RM10. Banyak orang tunggu untuk ambil 2 kupang. Sedangkan 2 kupang tu balik lagi, kalau jatuh dia tak ambil dah pun. Okay. Kalau jatuh duit tu dia tak ambil dah. Tapi dia tunggu 2 kupang. Apa salah nak nyuruh 2 kupang tu sedekah kat tokek kedai tu? 2 kupang saya tak ambil, saya sedekah. Ustaz, kalau dia Maidin Ustaz, dia Maidin ke, di Econsave ke, nak ambil juga ke? Masalah Sayyidina Muhammad. Ambil, bagi balik dekat kawan tu, cashier tu. 2 kupang pun. Masalah Sayyidina Muhammad. No? Maknanya sedekah kena buat banyak. 2 kupang bukan nilai 2 kupang, RM2. Siapa yang sedekah 1, Allah balas 10. Kita telah sedekah RM2, Tuhan dah bagi nilai dia. Jadi subhanallah, salah tu yang paling orang nak mati nak buat sekali. Wa anfiqu fi sabil wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Jadi ketika nak mati ni, orang nak mati dan minta, Tuhanku tolonglah bagi aku lanjut usia sikit. Lau akhartani ila ajalin qarib, mana bolehlah sikit wahai Tuhan, renjak sikit umur aku ni, sikit dia. Fa as-saddaqa, aku nak sedekah. Orang nak mati yang paling dia nak sedekah. Jangan jadi sampai nak mati pun nak sedekah, lepas tu nak bagi apa? Hidup ni lah kita nak bersedekah sebanyak-banyaknya. Ajak. Kalau kita upah orang, soalan saya nama 420,
Soalan contohnya, bagilah 450, jangan kira, sedekah kat dia, nanti kita dapat lagi. Allahumma salli ala. Jangan cukup-cukup. Kalau kita meniaga, kita jual apa-apa, jual ikan, janganlah kira sangat. Soalan Sayyidina Muhammad 2 kilo contohnya, ambil ikan bercukup-cukup 2 kilo, ni tak ada ilmu, meniaga tak ada ilmu, bagilah lebih sikit, sekok ke 2 ekor ke. 2 ekor tu bukan nak habis pun sagi lempak ya, pecah perut ikan tu. Takkan hak pecah perut baru nak sedekah kot. Nak bagi kat Tuhan yang tak elok apa? Nak bagi pada Allah yang paling elok sekali. Tengok ikan tu duk keras perut, tak pecah perut lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mana ibadat kena buat banyak. Kena buat banyak. Qala in yassaraha Allahu laka. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah kata siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Nampak dah tu? Maknanya bertakwa, apa makna takwa? Yang Allah suruh buat, yang Allah larang tinggal. Ibadat ni, bagi orang yang buat ibadat, selepas dia buat dengan sempurnanya amalan yang wajib dia buat yang sunat-sunat. Sebab sunat-sunat tu suruhan Allah. Allah tak wajibkan, tapi kalau hampa nak buat, buatlah. Orang yang buat amalan sunat ni berarti orang yang bertakwa. Lepas tu yang Tuhan larang tak berani buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak tahu yang Tuhan larang ni kena mengaji. Kalau tak tahu yang Tuhan larang, kita buat yang tak betul. No? Nak ambil, nak guna, nak pakai apa pun, minta izin Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina. Jangan pakai dah baru tanya, boleh pakai tak? Ataupun bila dah pakai baru habaq. Jangan. Berarti kita tak bertakwa. Orang macam ni susah hidup dia. Susah hidup dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Maknanya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Ini kesan daripada takwa. Maknanya Tuhan ni selesai dengan dia, selesai urusan kita. Allahumma salli ala Sayyidina. Tu yang kami ingat waktu lepas kapal terbang ni duha tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mudahkan. Dia kata patutnya kena bayar ni, melengung kita kena bayar. Allah mudahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kita pergi dengan ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah mudahkan urusan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Hidup kita ni banyak keperluan kita. Hak kita, anak kita, banyak keperluan hidup kita ni. Anak kita perempuan ramai. Anak laki-laki mudah je dia pi minang anak orang. Anak perempuan macam mana? Takwa ya. Yang Tuhan suruh jaga bagi elok, yang Tuhan larang jaga bagi elok. Takwa tu memudahkan, insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Najar kita pada pagi ini, yang pertama, grup infak Masjid Darussalimah 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Seterusnya hamba Allah dihadiahkan pahala untuk arwah Abah
Arifin dan bonda diberi hidayah daripada Taman Mahsuri, khususnya Badariah dan arwah Ruhi Idris Pang Selangor. Allah yarham Muhammad Azmil bin Abdul Hamid dan keluarga Selayang, Azizah Idris Tobiang. Minta doa dipermudahkan semua urusan dunia akhirat dan husnul khatimah untuk semua, amin. Hamba Allah sekeluarga dan arwah abah mohon doakan dimudahkan urusan suami, anak-anak dan keluarga, amin. Daripada Pematang Pauh, Pulau Pinang, khususnya Jufri bin Osman dan keluarga, Ara dan Mansara. Kita doakan insya-Allah semua urusan-urusan pelajar kita Allah mudahkan, bahkan diberkati semua hajat-hajat dan doa-doa mereka. Itu juga kita harapkan insya-Allah Allah mudahkan urusan kita di dunia, Allah mudahkan urusan kita di akhirat esok. Allah jadikan kita mudah untuk melakukan taat dan mendekatkan diri kepada Dia. Mudah-mudahan tujuan hidup kita hanyalah untuk mendapat keredaan, Dia dalam hidup ni. Mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah jadikan orang yang baik-baik, yang selalu berbakti dan berkhidmat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkati semua rezeki yang dilimpahkan pada kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sabar dalam menempuh ujian hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah bagi kita kecintaan dan kasih Dia pada kita. Mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik dibanding hari-hari yang sebelum ini. Mudah-mudahan hari mati kita adalah hari terbaik kita. Mudah-mudahan Allah bagi semua yang kita nak dalam hidup ini dan diberkati semua impian-impian itu insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.